atomic mass. Okay, so untuk yang nombor 5, nombor 5 ni senang je kan. So ada siapa-siapa yang daripada 14 orang tu nak bagi jawapan dia, boleh ambil gambar ataupun siapa dah ambil gambar boleh upload lah, try bagi dekat yang class point ni. Boleh pergi paparan yang class point tadi, uploadkan awak punya soalan untuk nombor 5. Ya, Azfar dah bagi. Seorang je daripada 16 orang. Ya, madam. Diorang je, ada orang pun tak apa, kita just bincang and then tengok jawapan tu je lah. Daripada tu nanti yang lain sila buat pembetulan jugalah pada kertas masing-masing ya. Kita tengok untuk Azfar. Okay, so Azfar ada tulis tak kat sebelah, maksudnya dekat belah kiri ni ada tulis tak average atomic mass tu? Ada madam. Okay, ada, bagus. Itu saya kata bila nak buat calculation, kena tulis apa yang awak tengah nak kira. So kena tulis macam Azfar patutnya tunjukkanlah sekali. Average atomic mass of siapa? Dalam kes ni awak nak kira copper, betul? Copper kan? So tulis macam tu and then kena ingat dia bila average atomic mass kena ada unit. So betul lah. Kita tengok yang ada orang bagi lagi. Farisha punya pun sama juga. Okay, Farisha tadi, sama lah macam ni maksud saya. Sila tulislah average atomic mass. Kalau lagi bagus, tulislah siapa punya atomic mass of siapa. Lagi baguslah sebab kita tengah tulis, kita tengah kira orang tu punya ataupun elemen tu punya. Sama juga dengan ni, sama juga sepastikan ada unit dan kalau boleh tulislah of siapa punya. Okay, so far semua okay je untuk nak kira average atomic mass, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni pergi kepada elemen yang soalan nombor nombor 7. So ni senang je kan. So untuk yang A, which the most abundant isotope of Ag? Okay, sorry tadi tak tutup pula. Okay. Yang A dengan B, boleh bagi jawapan untuk kedua-duanya. A, apa jawapan dia? Most abundant isotope untuk Mg bila dia kata relative atomic mass dia adalah 24.3. Magnesium 24. Ya, magnesium 24. So kalau number proton dia untuk yang B? 12 kot, tak tahu. Proton dia 12 lah. Tengok kat table, kalau tak tahu tak apa. Biasa kan tengok, saya tu kan saya kata better tengok. Biasa tengok table, lepas tu nak dapatkan neutron number kan tadi dia punya nukleon which is 24 tolak dengan 12 tu dapat 12. Okay, so senang je ni soalannya, senang je kan, tak ada masalah. Saya cross submission je. Okay, so kita tengok untuk yang kasih average atomic mass. So macam mana nak dapatkan balik abundance? So, sebelum ni awak kira kita dah ada abundance dan kita dah ada mass. Tapi sekarang dia kasih average atomic mass. Sekarang dapatkan balik abundance tu tadi. So caranya, ramai PM saya tanya madam tak dapat. Okay, kita assume maksudnya awak tahu dia punya mass untuk Ag untuk 107. Dia punya mass kan dia bagi kat situ 106.906. Kalau untuk Ag 108, mass yang dia bagi adalah 108.868. Okay, abundance. Okay, abundance yang kita tak tahu masing-masing sebab dia memang minta berapa abundance untuk setiap satu isotop tu. Okay, so kan awak tahu dia guna percentage. So kita tahu total abundance mesti sama dengan 100. 100. So kita anggap salah satu, mana-mana abundance yang salah satu. Contoh saya anggap abundance untuk Ag 107 adalah sama dengan Y. Meaning abundance satu lagi untuk 108, of course nak dapatkan yang 108 punya 100 tolak Y, betul? Betul. Okay, so dapat macam ni. Kita dapat secara dalam unknown punya lah. So dari situ nak dapatkan Y, dapat Y, nanti boleh dapat abundance bagi setiap isotop. So tadi dah tahu dah average, dikeluarkan formula average atomic mass.
Okay, buat yang macam kita buat calculation tu kan dia punya mass darat dengan dia punya abundance 106.906 untuk 107. Kita darat dengan Y, tambahkan dengan 108.868, darabkan dengan 100 tolak Y. So in the end dia macam persamaan je lah. Dengan kita nak dapatkan unknown, so total dia tadi 100. Dan average atomic mass ni soalan dah bagi dah ni. 107.868 ni. So masukkan nilai 107.868. Bila awak kembangkan dia, ni dapat 106.906 Y tambahkan dengan 10886.8, ni tolak 108.868 Y. Kita kembangkan dia. Okay. So nanti yang Y dengan yang Y ni kita boleh tolak kan? Yang bukan Y ni boleh bawa ke sebelah. So nanti bila awak kira, awak akan dapat ini, dapatlah nilai Y. So ada yang dah kira? Ada yang dah cuba untuk dapatkan? Saya dapat ni. Ada. Okay. So jangan tinggalkan Y. Awak jangan tinggalkan Y sebab soalan tanya what would be percentage abundance of this two isotope. So kena tulis jawapan dia, jawab balik soalan. So abundance untuk AG107 tadi sama dengan Y, betul? So sama dengan 50.97%. Jangan tinggalkan Y. Sebab awak tak menjawab soalan. Y tu siapa punya abundance? So sila sambung. Tulis abundance 107 silver ada sebanyak 50%. Satu lagi abundance 108 punya AG 100 tolaklah 50.97%. So akan dapat 49.03%. So soalan ni dia terbalik je, tak adalah tricky lah. Maksudnya sebelum ni awak kira average atomic mass, dia dah bagi abundance dengan mass. Tapi ni soalan terbalik pula, dia dah kasih average atomic mass. Awak kena dapatkan balik dia punya abundance. So senang je sebenarnya, cuma mungkin tricky lah sikit. So inilah contoh-contoh soalan yang mungkin boleh keluar boleh tanya ke macam tu. Okay, tak apa. So nanti bolehlah revise balik soalan macam ni. Okay, so ini soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 9 saya sudah kata kita dah bincang. Okay, nombor 10 dengan 11 konsepnya sama. Tapi betul ramai bagi tahu saya dan saya tengok ramai yang dapat lah soalan ni. Sebab kenapa? Senang je kan, dia dah bagi dah. Ratio atomic mass X dengan karbon adalah 0.75. Kan awak tahu average atomic mass adalah sama dengan, bukan average atomic mass, relative atomic mass adalah mass of one atom tu kan. One atom bagi dengan mass of one atom untuk karbon 12 darat 12. Ni sebenarnya yang ratio dia lah. Ratio atomic mass karbon, atomic mass X dengan karbon. So, sebenarnya masukkan je 0.75 darat 12, dapatlah AR dia berapa. Macam tu je. So konsep untuk soalan nombor 10 dengan soalan nombor 11 sama je sebenarnya. So saya rasa ramai tak ada masalah. Okay, so macam tu tidak tak ada right, tapi pastikan kena ada formula lah. Kena ada formula kat situ, awak tulis apa, relative atomic mass sama dengan apa. So maksudnya bagi tahu itu adalah ratio dia, 0.75 adalah ratio. Okay, so habis untuk tutorial. Okay, so hari ni saya masuk 1.2 konsep part yang pertama, iaitu saya rasa ni sekolah semua dah belajar dah masa tu, cuma nak tambahannya pada tutorial untuk matrikulasi adalah kita guna combustion data, di mana yang kan tahu bila combustion pembakaran akan hasilkan CO2 dengan H2O. Okay, so tak apa, nanti kita tengok soalan example lah. Okay, ni yang daripada kuliah empirical tu dia tunjukkan simplest ratio, tak ada masalah. Molecular formula dia tunjukkan H-word number. Okay, so ni nak kena take note sebab soalan kadang dia mention, okay, compound
X tu hanya ada, dia adalah hidrokarbon. Kena pastikan hidrokarbon tu maksudnya ada karbon dengan hidrogen saja. Kadang soalan cakap macam tu, okay, compound X adalah hidrokarbon. Dia tak cakap pun dalam tu ada atom siapa, karbon ke apa ke. So kena tahulah, maksudnya X awak ada karbon dan juga hidrogen sahaja. Okay, ni contoh calculation, maksud table. Sila buat table lah bila pasal empirical dengan molecular formula. Sila buat dalam keadaan table sebab lagi teratur. Macam nak tanda ke apa ke, pemeriksa nak tanda pun senang lah. Nampak jalan pengiraan awak. Okay, so tambah molecular formula kat bawah tu. Okay, tak apa, kita tengok example. Okay, ni kalau soalan biasa standard dan dia terus bagi persen, kita boleh terus convertkan persen ni kepada mass je. Senang. Terus convertkan persen kepada mass. So soalan dah bagi dah, dia ada hidrogen, karbon dengan oksigen. So daripada table tu, letak je lah elemen CHO. Tapi selalu kita mulakan dengan karbon memang tak ada pun bila kita buat empirical formula start dengan HCO, memang tak ada. Ataupun tiba-tiba OHC, memang tak adalah empirical formula ataupun molecular formula start dengan O ataupun H. Apa-apa bila berkenaan dengan organic compound, kita start dengan carbon. So kita letak elemen HO. So mass 2.24. Okay, sebab tu kita terus letak unit kat sini, senang. Kalau tak anda, okay, tulislah unit. Ingat unit, pastikan unit ada. So ni 26.65 gram. Ini 71.08. Okay, so nak kira mol. Ramai. Ni ingat balik ni. Ni basic. Nak kira mol daripada mass. Mol awak, mass awak bahagi dengan molar mass. Tak keluar pula molar mass kat tepi tu. Yang molar mass tu saya dah bagi kat dalam slide tu. Okay, so bahagi dengan 12 which is sama dengan, boleh try kira. Mana dapat saya pun. 2.221. Ni 26.65 bagi dengan molar mass untuk hidrogen 1. So dapat balik 26. Terbalik. Tak ada siapa pun bagi tahu saya terbalik. Salah Terbalik. Sabar je lah. Okay, so tadi patutnya salah baca. Okay, mass carbon 26.65, mass hydrogen yang 2.24. So, yang ni bahagi dengan 12. So, akan dapat 2.221. Yang ni bila bahagi dengan 1 dapat baliklah 224. Yang ni 71.08. Ni senang je, kira je 16. So, akan dapat 4.443. Okay. Nak kira ratio. Ingat balik ratio macam mana nak kira dapatkan ratio? Kita bagi yang paling kecil. Ya, kita bahagikan dengan mol yang lagi kecil. So dalam kes ni 2221 bahagi dengan 2.221 sama dengan 1. So ni 224 bahagi dengan yang paling kecil lah. Inilah paling kecil awak. 2, 1. Okay, ni dapatlah sebenarnya lebih kurang 1. Nombor bulat lah sebenarnya. So ni 4.443 bagi dengan paling kecil 2221 akan dapat lebih kurang 2. So maksudnya tak ada simple ratio lah. Okay, simple ratio ni sekiranya nanti bila kita kira ratio ada point 1.5 ataupun 2.5, 0.5 baru kita ada simple ratio. So dalam ni tak adalah simple ratio patutnya. Table awak tak ada. So adalah empirical formula. Dapatlah C1H1O2. Dapatlah empirical formula. Okay, baru empirical formula. Settle. Soalan tanya molekular formula. Dia dah bagi dah molar mass. So kena faham. Nak carikan molekular formula, awak kena cari N. N yang penting. Sama dengan molekular apa saya tulis? Molecular mass. Molecular mass yang dia bagi ni lah 90 ni. Okay, so nak dapatkan N ni kita tambahkan mass untuk empirical formula ni. So kalau tambah 12 tambah 1 tambah 32 N. So molecular mass untuk yang molar mass dia bagi 90. So in the end bila awak kira awak akan dapat 2.
tak boleh ikut bagi tahu Saya shock sendiri kan. Lepas tu in the end bolehlah dapat molecular formula. So letaklah balik N awak which is sama dengan 2 dalam ni, masuk 2 ni, masuk dalam N tadi. So in the end akan dapat C2H2O4. Sila jangan tulis singkatan jangan tulis malasnya aku nak tulis, tulis MF je. Tak boleh sila tulis dengan perkataan yang betul, molecular formula. Jangan nak malas. Sama juga dengan case empirical formula. Sila tulis ayat yang penuh. Saya rasa ni sekadar flashback sekolah je. Okay, contoh saya bagi pula soalan yang kedua. Kita discuss soalan yang kedua untuk tutorial. So konsepnya sama je. So dia dah bagi elemen karbon, ada hidrogen, ada nitrogen. So mass, masukkan siap-siap. So ni 31.11. Okay, sekarang sila kira mol. Kalau mol hidrogen ni senang je lah. So mol nitrogen ni 31.11 bagi dengan 14. Okay 21 orang ni. Bolehlah bagi jawapan dia. In the end dapatkan. Saya nak terus molecular formula. Berapa? Tengok berapa lama awak boleh buat. Tapi memang lama pun sebab soalan molekular formula ni akan ambil markah dalam 6 hingga 7 markah. So lebih kurang 6 minit lah. Patutnya awak kena ambil masa. Tapi kalau boleh lagi pantas lah kira. Oh sorry. Mulaman sebenarnya dah ada kat situ. Patutnya keluarkan tadi. Siapa nak bagi jawapan dia boleh bagi. C4H14 N2. Tahu. C4. Oh, dia punya molecular formula C4 H14 N2. C4H14. Okay, N2. Boleh bagi tak jawapan? Saya nak tengok jalan kerja. Jawapan akhir betul pun tapi awak tak jalan kerja atas, tak membantu jugalah. Maksudnya awak dapat 1 markah je pandai answer gitu. Tapi jalan kerja ni semua mol ratio tak ada macam tu. So kalau boleh saya lebih fokus kepada jalan kerja lah pengiraan awak. Okay, thank you Mira. Kita tengok Mira punya. Mama lambat Okay. So Mira bagi tadi kira, so dia kira molar mass. Then masukkan molar mass dapat mol. Lepas tu boleh dapatkan ratio. So ratio 2, 7, 1. So so masuk kat balik empirical formula. Okay, so nanti Mira sila kat belah kiri ni sila tulis ni adalah elemen, ini adalah mol, ini ratio dan last one is empirical formula. Memang nak cepat tapi kalau boleh buat dengan betul lah di perjalanan kerja ni tadi elemen. So buatlah tak apa, bendanya tak betul, jalan kerja awak betul, cuma penambahannya sila buatlah kiranya label kat tepi tu. And then in the end dapatkan nilai N awak 2, dapatlah molecular formula C4H14 N2. Okay, kena tulis balik dalam keadaan empirical formula ni. Ni wajib kena ada. Sekiranya awak tinggalkan sebagai ratio, tak ada markah tau. Sebab soalan pun minta empirical formula berapa, and then in the end dia minta molecular formula berapa. So memang kena tulis empirical formula sama dengan apa, and then tulis balik molecular formula sama dengan berapa. Jangan tinggalkan N sahaja. Okay, so ni tu sangat betul lah jalan pengiraannya. Terima kasih Mira. Okay, so next ni saya nak masuk part combustion data. Macam mana kita nak tahu soalan tu adalah berkenaan dengan combustion data? Memang dia kata burn, pembakaran. Okay, pembakaran kan dia combustion. Okay, lepas tu tengok pula dalam data dia kasih CO2 dengan H2O. Kat dalam punya pembakaran. Okey, untuk dia sama je macam konsep nak kira empirical formula. Di mana kita perlukan
Kalau kes ni dia kata dia ada karbon, hidrogen dengan oksigen. So meaning awak kena cari mass karbon, hidrogen dengan oksigen juga. So macam mana dapatkan mass karbon, hidrogen dengan oksigen? Daripada CO2 dan juga H2O. Okey, konsepnya adalah pada molar mass. Okey, daripada konsep molar mass. And then pada konsep CO2 dengan H2O tadi. Okey, so sekarang ni daripada CO2, ya, awak tahu daripada CO2, tengok pada CO2. Daripada CO2, dalam CO2 ada 1 mol karbon. Which is dalam 1 mol karbon, dalam 1 mol CO2, okay, saya patah balik dah pula. Balik pula nak tegangkan. Daripada 1 mol CO2, awak ada 1 mol karbon, betul? Kat dalam CO2 ni? Okay. Lepas tu tengok pula daripada karbon. Karbon dia punya molar mass gram per mol. Apa maksud gram per mol ni? Okay, saya bagi analogi RM5 per kilogram. Maksudnya awak faham tak kat situ? Untuk 1 kilogram harga dia RM5, betul? Dia konsepnya sama je lah untuk gram per mol. Untuk 1 mol karbon, mass dia adalah sebanyak 12 gram karbon. Macam tu je konsep dia daripada molar mass. So untuk yang CO2 pula, kalau awak kira dia punya molar mass dia adalah 44 gram per mol. Meaning untuk 1 mol CO2 equivalent dengan 44 gram of CO2. Ni konsep daripada molar mass. Kita ambil, masukkan dalam awak punya ni. So, untuk 1 mol CO2, maksudnya untuk 1 mol CO2 mass dia sebanyak 44 gram CO2 lah. So dalam 44 gram CO2 ada 12 gram karbon. Ni secara konsep teori dia. Tapi awak punya eksperimen, awak guna CO2 awak sebanyak 1.76 tadi. So awak hanya ada 1.76 gram CO2. So untuk 1.76 gram CO2 ada berapa gram karbon? Macam nak kira tu? So maksudnya kita tengah balik. Maksudnya ni persamaan bukan apa, darab silang. Di mana 1.76 bahagikan dengan 44 darab 12 untuk dapatkan mass karbon dalam 1.76. So ini nak awak dapat sebenarnya mass karbon berapa? Bagikan, lepas tu darab, akan dapat, kalau saya dapat 0.48 gram. Dapat mass karbon yang pertama. Sekarang nak bagi mass hidrogen. Mass hidrogen dapatkan daripada air sebab H2O tadi kan. Okay, konsepnya sama lah macam tadi. Untuk 1 mol, okay, kan? Untuk 1 mol air, saya tulis kat sini lah. Okay, dalam air awak 1 mol air ada berapa mol H? Kalau H2O ada 2 mol H kan? Kat sini 2 mol H. Okay, so kalau tengok daripada molar mass, untuk 1 mol H sama dengan 1 gram lah. Tapi sekarang awak ada 2 mol. So bila 2 mol H maksudnya 2 gram hidrogen. Untuk 1 mol H2O, berapa dia punya molar mass? Bila awak kira dia ada 18 gram per mol. Dia punya molar mass lah untuk H2O. Okay, masuk konsepkan dalam ni. Yang tadi ni untuk 1 mol H2O dia ada mass 18 gram H2O. So untuk 18 gram H2O ada 2 gram of hydrogen. Tapi ini secara teori. Ni teori ni. Sama juga konsep atas ni teori. Tapi awak punya soalan, awak guna 0.54. So untuk 0.54 gram of air, ada berapa gram of hydrogen je. Okay, so 0.54 bagikan dengan 18 darab dengan 0.03. Dapat 0.03. 0.06 gram of hydrogen. So dah dapat dah mass hydrogen. Dah dapat mass hydrogen, sekarang dapatkan mass
oksigen pula. Kita nak dapat mass oksigen, ada part CO2 dengan air, ada oksigen. So kita tolak lah. Tadi soalan dah bagi dah total mass 1.18 ni. So 1.18 tolak dengan mass karbon, tolak dengan mass hidrogen. So akan dapatlah mass oksigen iaitu sebanyak 0.64 gram. So dah dapat dah. Mass karbon dah dapat, mass hidrogen dah dapat, mass oksigen dah dapat. Barulah boleh buat yang table tadi, empirical formula macam biasa. Dia untuk commercial data ni leceh sikit lah. Awak kena cari mass setiap satu ni dahulu, baru boleh kira empirical formula seperti biasa. So masukkan ni CHO. So tadi mass karbon 0.48, ni 0.06, ni 0.64. So boleh kira mol 0.48 bahagi 12. Ini dapat berapa? Dapat 0.04, ni 0.06 bagi dengan 1, dapat balik 0.06. Ni 0.64 bagi dengan 16. Nampak tak pasti dia punya molar mass, so saya dah bagi dah. And then dia punya ni 0.04. So boleh dapat lah ratio dia. Ratio pun kena tunjuk, jangan tiba-tiba jadi 1, jangan tiba-tiba jadi 2. Kena tunjuk dalam kerja, jadi 1, 0.06 bahagi 0.04 akan dapat apa sebenarnya? 1.5. 1.5. Ni yang baru ada simplest ratio kat sini. Ya, baru datangnya simplest ratio. Kenapa kita tak nak? Sebab dia kena nombor bulat. So berapa nak darab dengan 1.5 untuk dapatkan nombor bulat? 2. Baru dapat 3. 3. Sorry. So ini 2, so O2. So dapat empirical formulasi 2H3O1. Okay, so nak dapatkan molecular formula, konsepnya sama macam tadi. C3O2 O1 O2. Sorry, dapat O kosong tu. Tak tahu. Okay, ni 2. Sorry. 2. Okay, patut nak macam pelik. Dia macam 118. So ini yang dapat N2. Dapat balik molecular formula awak, iaitu C4H6O4. So untuk conversion data dia ekstra sikit. Awak kena dapatkan mass carbon, mass hydrogen dululah. Macam tu. Okay, boleh? So far boleh? Harapnya boleh. Okay, saya bagi contoh next. Saya bagi contoh satu lagi supaya kita boleh nampak lah. Okay, so untuk contoh seterusnya, tak payah nak buat 1 mol sama dengan yang 1 mol karbon tu, dah tak payah dah. Sebab dah tahu dah konsepnya nak cari mass karbon, dia 12/44 darab dengan mass CO2. Okay, sebelum tu sila tukar mass CO2 ni jadi 0.088 gram. So terus darab dengan mass CO2. Simple. Kita simplekan, jadikan macam ni je. Tak payah dah tadi saya buat 1 sama dengan, tak payah. Tu sekadar nak terangkan pada awak mana datangnya 12/44 ni. Lepas tu darab dengan mass tu. Macam mana dapat? Sebab tadi kita buat persamaan serentak, kita buat stoichiometry di mana kita comparekan, ratiokan dia. So ini akan dapat ni 0.24 gram. Sama juga dengan case nak cari mass hydrogen. Tadi kan kita guna ratio dia 2/18. Darab dengan mass H2O 0.45. Macam ni je. Tak payah dah yang tadi persamaan tadi yang macam tu. Kita simplifikan dia punya version nak cari mass carbon dengan mass hydrogen. Okey, persoalannya. Ada tak mass carbon? Ada tak mass oksigen? Perlu tak cari mass oksigen? Perlu. Tak perlu kot sebab dia hydrokarbon. Ya, saya dah bagi tahu dah. Dia adalah hidrokarbon. Bila hidrokarbon memang hanya ada karbon dan hidrogen sahaja. So tak perlu cari mass oksigen, tak payah. So dah dapat mass karbon, dah dapat mass hidrogen. Macam biasa buat dalam
table, masuk je set-set dalam table macam biasa kira. Sekiranya ada surface ratio boleh bagi and then dapatkan molekular formula. Cuba boleh buat, try buat. Tak apalah, tak sempat nak bagi image upload ni. Kita lama sangat pula. Okay, so kalau ada apa so far boleh buat ke? Boleh, insyaAllah. Yang tinggal soalan 3, 6, 7 dengan 8. Soalan nombor 9 kalau faham boleh buat. Kalau tak faham tak apa, nanti kita akan discuss pada minggu hadapan. Lama tu minggu depan hari Ahad baru jumpa. Okay, so nak minta komen sekiranya okey ke tak tu masing-masing. Okey ke tak tu, faham ke tak? Setakat ini. Faham. Tulis. Tulis. Saya nak SS. SS apa? Screenshot yang mana? Okay, tak apa. Nanti saya akan sharekan yang PowerPoint ni dekat dalam GC. Macam biasalah sebelum ni pun, tutorial sebelum pun saya ada share dekat bawah topik chapter 1. So boleh tengok balik lah dalam keadaan PDF. Boleh revise balik ataupun boleh tengok balik video YouTube nanti saya upload lepas ni. Jangan harapkan cepat lah. Mungkin esok baru saya upload macam tu. Tak apa. Kalau tak faham try buat dulu. Faham tapi bila tengok soalan faham ke tak? Cuba try buat dahulu. Untuk soalan 3, 6, 7 tadi. Berapa tadi? Okay, so kalau tak ada apa, itu saja untuk tutorial kita hari ini.